Hello gang, apa khabar semua? Okey, harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. So, ini adalah video tutorial bagaimana untuk kita membuat video editing menggunakan smartphone. So, untuk memulakan video editing di dalam smartphone, okey, pelajar dikehendaki mendownload aplikasi yang diberi nama InShot. Okey, seperti yang nampak tertera pada saya punya video ni, saya sudah mempunyai aplikasi InShot. So, klik aplikasi InShot, open. Okey, so ini adalah paparan muka untuk aplikasi InShot. So, di sini kita mempunyai tiga projek ataupun tiga format projek yang kita boleh gunakan, iaitu sama ada kita nak buat video, foto ataupun kita nak buat collage. So, untuk latihan kali ini kita pilih untuk membuat video. So, semasa you buat video, sini akan appear segala video yang you dah buat ataupun draft yang you buat. So, untuk itu sebab ni adalah assignment yang baru ataupun video yang baru, so kita klik new. Okey, so dia akan terus pergi kepada you punya galeri. So daripada galeri ni, so kita boleh pilih video yang telah kita rekod. So di sini saya akan pilih video yang telah saya rekod pada siang hari tadi, dan klik tanda right. Okey, so kita dah pun import kita punya video. So ini adalah paparan size InShot. Dia akan mengambil orang kata ratio filem dia sama dengan mobile format, di mana dia bukan widescreen, dia hampir kepada square. Okey, dan untuk ratio ni ataupun canvas ni kita boleh ubah dengan pergi klik pada butang canvas. Okey, di sini ada 5 option. Sama ada nak pilih no frame, full, fit, seperti yang ada awal tadi, ataupun kita boleh letak di belah kiri ataupun di belah kanan. So untuk video kali ini kita akan menggunakan no frame, di mana ratio dia kalau kita boleh tengok ni adalah tiada ratio. Okey, so no frame. Ini mengikut saiz mobile phone kita. Okey, klik OK. Alright. So first apa kita buat, sebab dalam video yang saya record pada siang hari tadi, okey, kat sini ada beberapa bahagian di mana saya ada introduction, lepas tu saya ada permulaan, saya ada ending, dan saya ada tambahan sedikit daripada part ending. So untuk tu kita perlu orang kata memotong video ni mengikut bahagian-bahagian yang kita dah buat lah. So caranya simple je, adalah di mana apa yang pelajar perlu lakukan. Okey, klik butang trim. Okey, so bila kita masuk dekat option trim, kat sini dia akan bagi kita 3 lagi option. Sama ada kita nak trim. Trim ni bermaksud kita boleh panjang pendekkan video kita, ataupun kita nak cut. Cut ni maksudnya kita potong sebahagiannya. Kita boleh adjust juga panjang lebar ataupun length clip video kita. Ataupun di sini kita boleh pilih split, di mana kita splitkan video asal ni kepada 2. So untuk latihan video kali ini, saya akan menggunakan option split, di mana kita akan memotong klip kita ini kepada beberapa bahagian. So kita akan tengok pada bahagian pertama dahulu. Okey, klik play untuk melihat video anda. Okey, test tu. Video sampel tugasan CU 2.1, di mana pelajar perlu membuat preparation tentang peralatan yang mereka gunakan untuk tujuan pembelajaran online semasa tempoh PKP. Hello, hi. Okey, so tadi itu adalah pendahuluan berkenaan dengan video ini. Tapi untuk video tugasan anda, dia akan mula di sini, di mana anda membuat pengenalan diri anda sendiri. Okey, kita tengok. Saya Ismawi. Okey, di sini. So kita akan ambil daripada situ. Hello, hi, nama saya Ismawi. So saya akan gerakkan kersor putih ini ke belakang sedikit. Okey, lebih kurang dalam masa 21 second. Okey. Hello, hi, nama saya. Yes. So timing kita adalah 21 second Okey, lebih kurang situlah. Hello, hi, nama. Okey. So bila kita letak kersor putih kita kat sini,
So apa kita buat, kita just gerakkan cursor hijau kepada timing yang kita nak tadi, 21 second. Okey, lebih kurang. Okey, dan klik tanda right. So di sini kita dah pecahkan klip kita tadi lah. So kalau tuan-tuan pelajar boleh tengok kat bawah ni ada klip yang pertama, ada lambang pensel di situ. So pada lambang pensel yang kedua ni adalah klip kita yang kedua. So untuk ini kalau saya klik pada klip kita, dia akan keluar macam ni lah. So kita ada dua. So yang depan ni kita tak nak. So yang depan ni yang mana kita akan buang. So bila kita klik pada klip kita, so dia akan ada option lagi sama ada kita nak trim, nak adjust sound, nak adjust speed, ataupun nak rotate, ataupun nak duplicate klip ni, ataupun juga kita boleh membuang klip yang kita tidak mahu menggunakannya. Okey, di sini saya akan tekan delete. Okey, so video kita akan mula dari sini. Hello, hai, nama saya Ismail. Yeah. Okey, di sini saya... So kat sini bahagian ni, okay, saya akan potong lagi dengan mana saya akan pilih klip ni. Okey, dan klik trim. Sama juga saya akan pilih split. So split kali ni di mana saya nak split dia sebelum ending. Sebab kat ending tu saya ada tertinggal satu perkara di mana saya dah endingkan video saya dulu, lepas tu saya tambah balik. So di mana yang ni saya nak potong dan nak bawa klip tu ke depan. So kita tengok dulu apa yang saya dah katakan dalam video ni ya. Okay, kita playkan video kita. Di samping itu juga saya memastikan saya menggunakan talian internet yang stabil. Di sini saya menggunakan Wi-Fi dongle ZTE MF90 menggunakan YAS 4G. Tambahan daripada itu, selain daripada itu, saya merekod video ini menggunakan telefon Samsung J Prime dan juga dengan bantuan tripod yang dibeli melalui Shopee. Okey, berikut adalah peralatan-peralatan. Okey, so kat situ tadi dah habis part pertama dan saya pergi kepada ending part, di mana saya kata berikut adalah bahagian-bahagian saya akan buat conclusion. So part ni kita nak pisahkan dua dia, kita nak potong lah supaya dia menjadi dua bahagian yang berbeza. So saya akan gerakkan lagi ke seputi saya untuk melihat di mana suara saya bermula. Melalui Shopee. Okey, berikut. Okey, so lebih kurang dalam masa 1 minit 10 saat. So saya akan gerakkan cursor hijau saya kepada 1 minit 10 saat. Okey, lebih kurang. So kita dengarkan videonya. Okey. So di situ cantik. So klik tanda OK untuk memotong klip kita. So di sini apa yang kita boleh nampak, kita dah ada dua klip. So klip bahagian pertama, klip bahagian yang ending. Tapi macam saya kata, dekat bahagian ending ni ada bahagian part yang saya tertinggal. So saya akan pergi pada klip yang kedua. Kita dah splitkan. Saya klik trim. Okey, di mana kat sini sama juga kita akan pilih split. Okey, mari kita dengar apa yang saya cakap. Okey, berikut adalah peralatan-peralatan yang saya gunakan semasa pembelajaran online semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, itu adalah ending untuk video saya. Okey, ini adalah part yang bahagian yang saya tertinggal. Tambahan daripada itu, saya juga menggunakan perisian di dalam telefon yang dipanggil InShot untuk... Okey, so ini bahagian yang saya tertinggal tadi lah. So saya kena gerakkan balik cursor saya, tengok pada video di mana saya bermula. Tambahan daripada itu, okey, kena depankan lagi sikit. Tambahan okey, kita akan ambil masa lebih kurang 14. Okey. Tambahan daripada itu, okey, cun. So saya akan klik tanda right untuk split video yang inilah menjadi dua bahagian. So kalau kita klik pada klip, so kat sini kita nampak kita ada tiga bahagian. Okey, bahagian permulaan, ending dan bahagian yang saya tertinggal. So bahagian yang saya tertinggal ni kita boleh rearrange balik susunan dia, di mana klik dan hold. So lepas tu you drag klip tu ke kiri ke kanan untuk disusunkan semula. So untuk yang ni saya akan letakkan dia di tengah-tengah lah sebelum ending. Okey. So sudah itu saya tekan skrin saya. So untuk kita play balik, melihat sambungan dia bagaimanakah orang kata audio dia ataupun video dia. Okay, mari kita tengok sambungan dia. Tripod yang dibeli melalui Shopee. Tambahan daripada itu, saya juga menggunakan perisian di dalam telefon
yang dipanggil InShot untuk mengedit video saya. Okey, berikut adalah peralatan-peralatan Okey, cantik. Cuma klik kat dua ni dia agak draggy, di mana hujung dia tu orang kata sorry kejap saya tolak ke tepi. Di mana hujung dia tu orang kata ada terlalu banyak ruang kosong. Okey, so kita pergi pada trim. Alright, so di mana ini kita nak pendekkan klip kita. So gerakkan cursor saya, cursor putih ni ke sini dan kita play video kita untuk lihat. InShot untuk mengedit video saya. Okey, dia lebih kurang tamat dia di sini. So kita boleh gerakkan ataupun pendekkan cursor kita pada situ. Okey, dan klik OK. So boleh tengok boleh pada timeline kita antara dua klip tadi. So macam manakah orang kata penyambungan videonya. Yang dipanggil InShot untuk mengedit video saya. Okey, berikut Yes. adalah peralatan-peralatan yang saya guna. So apa yang dah jadi sekarang ni, susunannya dah okey. Saya ada pendahuluan, saya ada scene tambahan dan juga saya ada ending. So apa yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak buat orang kata inlay, ataupun maksudnya kita letak orang kata video ada atas video ataupun gambar atas video. So untuk itu sebab pada video saya ni saya ada menyebut beberapa peralatan yang saya gunakan dan peralatan tu perlulah ditunjuk. So barulah video ni lengkap. So kalau kita tengok daripada awal balik. Okey, saya akan playkan video daripada awal balik. Hello, hai, nama saya Ismawi. Okey, di sini saya ingin berkongsi peralatan-peralatan yang saya gunakan untuk tujuan pembelajaran online semasa tempoh pengawalan perintah kawalan pergerakan, di mana alat pertama yang penting saya gunakan adalah saya menggunakan laptop saya. Okey, so di sini saya menyebut tentang laptop saya. Asus TUF Gaming. Okey, so tarik ke belakang sikit. Kita cari point yang tepat. Itu okey, so itu. So ke belakang sikit je lagi. Okey, so untuk tambah orang kata gambar di dalam video anda, apa yang kita kena buat adalah kita kena klik pada stiker. So klik pada stiker. Okey, kat stiker ni ada pelbagai stiker yang by default yang telah disediakan dan berbagai-bagai efek yang telah disediakan, efek api, efek pangkah, dan ada juga stiker-stiker yang boleh dibeli. Okey, apa yang kita nak buat, kita bukanlah nak gunakan stiker ni, tapi kita nak gunakan gambar yang ada dalam galeri kita. So klik pada ikon foto, ikon kedua ni, ikon foto. So di sini dia akan keluar ikon tambah untuk kita pilih gambar yang ada. So contoh ini, yang ini sebab saya dah pilih sebelum ni. So tapi kalau katakan kita nak pilih yang baru, contohnya ni saya buang dulu gambar laptop saya. Okey, dan so kita klik pada ikon tambah, pergi pada galeri kita. So galeri kita akan dibuka. Okey, so di sini saya boleh pilih gambar yang saya nak attachkan. So saya akan pilih gambar laptop saya. Okey, so dekat sini apa yang pelajar perlu lakukan adalah perlu susun semula, resize balik gambar ataupun video ataupun foto yang kita nak inlaykan di atas video kita. So yang ni saya nak buat besar lah. You just pinch dua jari, lepas tu kita boleh susunkan elok-elok. Okey, cun. Alright, dalam gambar ini kita ada option untuk membuat orang kata transition dia masuk. Okey, untuk atas ni adalah transition basic, in dan out. Dan untuk bawah ni adalah pergerakan loops. Loops ni kalau contohnya saya buat seperti begini, dia akan loop sampai habis end clip. Tapi kita tak nak dia jadi macam ni lah. So apa kita buat, kita buat dia transition masuk. So in kita akan buat dia masuk, bukan macam tu, dia zoom in. Ataupun kalau nak buat dia boleh slide, kita boleh play dia slide dari ataupun kanan. Okey, cuma mungkin yang ni saya rasa cantik kalau kita buat slide daripada bawah. Okey. Cun. So klik tanda right. Okey, klik tanda right sekali. So apa yang kita nampak kat paparan InShot di mobile saya, di mana kita ada klip video yang kita dah record dan kita ada klip tambahan di atasnya. So kalau kita gerakkan dan kita playkan video kita boleh dengar. Saya menggunakan laptop saya, iaitu Asus TUF Gaming FX 505D. Okey, cuma di sini saya nak panjangkan klip saya sehingga ke point yang sedia ada sekarang ni. Klik pada gambar laptop saya. So ada dua arrow kiri dan kanan. So yang ni kita boleh drag, kita boleh ubah
di mana kita boleh trim kita punya klip nak panjang ataupun pendek kan. Okay, kita dengar lagi sekali. Saya menggunakan laptop saya, iaitu Asus TUF Gaming FX 505D. Okey. So apa yang jadi kat sini, saya boleh nampak susunan video saya ni dia tak cantik. Dia tak ngam-ngam di bawah. So kita boleh kita boleh klik balik pada klip dan kita boleh klik edit untuk kita edit klip kita supaya yang kat sini saya nak susun dia. Okey, sebelum tu saya offkan animation dulu. Saya klik pada gambar saya dan saya nak susun dia ke bawah sedikit. Atau saya boleh besarkan dia lagi, zoomkan dia lagi. Okey. Alright, so di mana sini kita applykan balik animation ke atas. Okey, klik OK. Okey, nice. Cun. Timing dia akan sama, tak berubah. So kita play balik. Saya menggunakan laptop saya, iaitu Asus TUF Gaming FX 505D. Dibantu dengan Okey, cantik. So tapi kalau setakat kita inlay gambar saja, dia nampak macam tak berapa nak kemas kan. So kita ada function stiker dan juga teks. So apa yang saya nak buat, saya akan tambah teks dulu. Okey. So di sini saya akan type Asus, iaitu brand laptop saya. Okey, Asus TUF space ke bawah. Okey, hold on, ni kita ke bawah. Okey, gaming. Okey. So yang ini boleh kita susunkan ikut di mana yang tuan-tuan ataupun adik-adik nak letak lah. Okey, di situ sama juga untuk font ni pun kita boleh apply animasi dan kita boleh tukar color juga bentuknya. Contohnya kalau nak tukar color, klik pada gambar color wheel. Okey, di situ kita boleh pilih warna. Kalau untuk menukar teks, klik pada ikon teks. Cuma kat sini dia punya teks typography dia agak limited. Tapi boleh pilih yang mana-mana yang menarik. Dan di sebelahnya tu adalah ikon untuk animasi, yang mana orang kata pergerakan teks ni kita nak buat. So yang ni pun saya nak buat slide daripada bawah ke atas. So kita klik OK. Alright. So apa yang terjadi? So kita ada video, kita ada gambar dan kita ada teks. So mari kita tengok bagaimanakah kejadiannya. saya, iaitu Asus TUF Gaming FX 505D. Dibantu Yes. Okay, cuma yang ni saya nak panjangkan sikit klip dia biar sama dengan klip video atau klip foto gambar laptop saya. Okay, kita tengok lagi sekali. iaitu Asus TUF Gaming FX 505D. Yes. Okay. Selain daripada teks, kita juga boleh tambah orang kata stiker-stiker yang menarik. Okay, contohnya kat sini saya nak letakkan stiker api lah, untuk menunjukkan wow, bestnya laptop ni. Okay, so yang ni saya klik stiker api. So saya boleh susunkan balik agak-agak kita. Okay, so kita boleh resize besar dan kecilkan dia. So semua yang ni saya letak sini lah, bukanlah laptop ni terbakar, tapi nak tunjukkan yang laptop ni power. Okay, dan klik OK. So kat situ kita akan ada tambahan stiker layer di atasnya. Dan kat belakang ni juga saya nak tarik supaya dia punya ending tu sama dengan kita punya klip-klip teks dan juga foto yang kita letak. Okay, so kita tengok video apa yang dah jadi. Laptop saya, iaitu Asus TUF Gaming FX 505D. Okay, cuma untuk ini animation dia berbeza sikit. Di mana kalau saya pergi edit dekat stiker saya, okay, saya tak nak dia daripada bawah ke atas lah. So ini kita buat dia dissolve. Okay, klik OK. Nice. Laptop saya, iaitu Asus TUF Gaming FX 505D. Dibantu dengan Bluetooth headphone. Okay, so yang ni sebab dia ada apa tu, dia punya equipment dia. So saya rasa tak perlu letak gambar. So yang ni saya akan letak orang kata typography sahaja. So kita akan tarik sikit klip kita ke belakang. Dan Bluetooth headphone. Okay, so ini kita akan letak typography. Dibantu dengan Bluetooth headphone. Okay, Bluetooth handphone. Okay, cantik timing dia di sini. So saya akan klik text. So kat sini kita akan type Bluetooth handphone, BLUETHOO. Betul ke ejaan dia ni? Okay, rasanya
Blue TOOTH. Okey, cuma kat sini saya nak tukar color dengan jenis teks dia. Di mana kita pilih teks dulu. Okey, teks dia saya nak gunakan teks yang okey. So beginilah. Alright, dan color dia tu saya nak tukar kepada color sebab handphone saya ni warna merah. So kita klik warna merah. So bawah ni ada another function kalau kita nak buat dia punya orang kata grafik ataupun dia punya kotak untuk font kita. So saya rasa kotak ni cantik. Okey, cun. So di sini kita boleh letak di bawah video kita supaya kedudukan dia boleh berada kat situ lah. Okey, klik OK. Alright, so kita ada Bluetooth dan sini kita boleh susun balik posisi tipografi kita dan mana kita nak letak. So kita tengok video apa yang dah jadi. Dibantu dengan Bluetooth headphone. Okey, yang saya beli daripada DIY. Ini untuk merekod suara. Okey, kita panjangkan sikit. Dengan bunyi. Di samping itu, okey, pendekkan sikit. di samping itu, okey, okey kat sini. So saya akan panjangkan klip. Okey. Dan saya nak tambah satu lagi stiker. Okey, sebab kita ada stiker, it's good untuk kita gunakan lah. So kita boleh check stiker-stiker yang hebat ataupun efek-efek yang berbeza. So ada efek yang percuma, ada efek yang kena bayar. So contohnya kalau adik-adik ataupun pelajar-pelajar boleh klik lah untuk tengok okey tak. So ada yang macam ni. So saya rasa saya nak tambah efek yang ni lah. Saya nak letak dekat gambar Bluetooth headphone saya tu. Okey, saya akan besarkan sikit, letakkan kat sini. Okey. Okey. So kita boleh tengok hasilnya, hasil kejadiannya bagaimana rupanya. Okey. Okey, tengok. itu dengan Bluetooth headphone. Okey, yang saya beli daripada DIY. Ini untuk merekod suara dan juga mendengar bunyi. Di samping itu juga saya memastikan saya menggunakan Okey. talian internet yang stabil. Di sini saya menggunakan Wi-Fi dongle ZTE MF90 menggunakan. Okey. So kat situ saya ada sebut pasal dongle yang saya gunakan. So kita ke belakangkan video kita sedikit. Okey, kita dengar balik. Di sini saya menggunakan Okey, kat sini saya akan masukkan gambar modem yang saya ada. Okey, klik pada stiker, klik pada foto, klik pada plus icon. Okey, tengok balik pada galeri sebab siang tadi saya ada ambil gambar modem saya. Okey, this is my modem. Okey, so klik my modem. Okey, cuma untuk modem ni saya tak nak buat dia jadi besar sangat lah. Okey, saya akan letakkan dia kecil sikit di bawah. So klik OK. Ada dua modem. Macam mana boleh ada dua modem ni? Tak apa, kita delete satu. Okey, yang ni ada. So kita edit. Okey, kita kecilkan sikit. Okey. Cuma yang ni saya nak susun dia berada di bawah. Okey. Untuk dia punya transition dia akan masuk daripada tepi. Okey. So ini dia punya in lah. Alright. Klik tanda right. Okay, kita susun kembali kita punya gambar kat mana kita nak letak. So kalau kita tengok balik punya video, ini saya menggunakan Wi-Fi dongle ZTE MF90 menggunakan Yes 4G. Tambahan daripada itu. okey, so kita panjangkan ke sikit. Di mana saya dekat sini saya nak letak dua gambar di dalam video saya, di mana kita ada gambar modem kan Wi-Fi dongle ZTE MF90 menggunakan. okey, di mana kat sini saya nak letak ikon yes icon pula. Tapi untuk yes icon ni saya belum ada gambar dia lagi. So apa kita buat? Okey, kita keluar daripada InShot. Okey, lepas tu saya pergi pada saya punya Chrome. So kat sini kita boleh search untuk yes icon. Yes icon. Okey, kita ambil PNG. Okey.
Okey, kejap kita tengok pada image. Oh, kena letak yes 4G icon ni rasanya ni. Sebentar ya. Okey, kita tukar search perkataan kita, yes 4G icon. Okey, kita ada yang PNG di sini. So kita klik, tu buka file dia. Okey, kita klik and hold lama kat gambar ni. So di mana kat sini kita boleh download image lah. So kita download image. Yes. Okey, done. Okey, kita pergi balik pada kita punya InShot. Okey, kat sini sama juga proses dia. Pergi pada stiker. Okey, pilih pada gambar. Klik ikon tambah. Okey, cuma kat sini kita kena cari dalam folder download kita. Okey, di mana saya akan check pada folder reason ni untuk kita tukar kepada yes, reason di sini ada. Okey, logo kita. So okey, cuma logo ni dia tak PNG lah. Okey, tak apa. Okey, kalau yang tak ada PNG tu nanti pelajar cari yang background dia putih. Okey, mungkin yang ni tak nak lah. Kita cari ikon yang berbeza. Okey, sama lagi kita pergi balik pada Chrome. Sebab yang ni tak ada ni. Okey, I rasa yang ni cantik sebab nampak keseluruhannya. Kita klik pada gambar lama-lama, kita download image. Okey, done. Pergi balik pada InShot kita. Saya stiker, foto plus icon. Okey, kita tengok pada reason galeri kita. Okey, kita ada logo dia. Yes. Alright, so yes ni kita boleh kecilkan sikit. Pastikan dia center. Okey, kecilkan lagi sikit. Okey, kita akan buat dia ni datang daripada tepi belah kanan pula. Okey, hold elok. Edit. Sebelum edit tu kita boleh klik ni dulu. Right. Kita klik edit supaya kita buat animation dia berbeza, bertentangan. Okey, klik tanda right. Okey, so yang ni saya boleh susun dia belah tepi lah. Cuma saya nak kecilkan dia sikit. Okey, di situ pastikan dia lurus. Okey, dan klik dia letak dia tengah. Okey, dan duration dia ni pun saya nak jadikan dia ngam-ngam dengan klip yang sebelumnya. Okey. So mari kita tengok video kita. Dan Wi-Fi dongle ZEMF90 menggunakan YES 4G. Tambahan daripada itu Okey. So kalau kat sini kita tengok dia punya out dia tu berbeza sikit. So di mana dia macam bertentangan antara satu sama lain. Okey, so kita tak nak dia jadi macam tu lah. Dia macam kalut sikit. So kita klik balik pada stiker kita, klik pada edit. So kat sini untuk kita boleh pilih out. So di sini out ni kita boleh ubah. Kita ambil arah yang berbeza. So dia akan pergi ke tepi. Okey, klik OK. So pergi pada gambar modem. Okey, klik pada edit. Out. So kita ambil arah yang bertentangan. Okey, klik OK. So kalau kita tengok balik pada klip kita 90 menggunakan YES 4G. Tambahan daripada itu selain daripada itu saya merekod video ini menggunakan telefon Samsung J Prime. Okey, so kat sini saya tidak ada gambar dan telefon Samsung. Okey, saya tidak ada gambar orang kata handphone. So apa yang kita buat, saya nak letak stiker dengan teks. Okey, saya akan cari ada tak stiker handphone. Kita tengok. Okey. Okey, ada pelbagai-bagai stiker dalam ni . So boleh tengok stiker yang berbeza pula. Alright, ada ikon-ikon yang boleh kita guna pakai, ataupun kita boleh download lah free emoji di sana. Okey, kat sini tak ada. Yang ni, oh ini kena download. Okey, kalau tak ada, so apa saya akan buat? Okey, saya akan menggunakan stiker yang berbeza.
dan juga typography lah. Okey, di mana kat sini saya akan letak arrow. So arrow ni saya akan letak menunjukkan ke bawah. Okey, saya akan klik OK. So dalam masa yang sama kat situ saya akan klik text untuk kita tambah teks. Tadi iaitu kita menggunakan Samsung J Prime. So saya akan type my nama Samsung, space ke bawah, J space Prime. Okey, yang ni saya nak maintain design dia macam tu. Okey, klik OK. So susunan dia saya akan letak dekat bawah ni sinilah. Di tengah. Okey, untuk Samsung dulu. Okey, mari kita tengok apa dia jadi. Telefon Samsung J Prime. Okey, so ini kita nak edit balik, upkan dia sikit biar dia tidak off screen. Okey, dan arrow ni saya nak letak ke tepi ni sini sikit. Okey. So kita tengok apa jadi. Telefon Samsung J Prime dan juga dengan bantuan tripod yang okey, tripod ni kat sini saya boleh letak gambar tripod. So saya ada gambar tripod. tripod. Okey, tripod. So pergi pada stiker, foto, klik plus icon. Okey, kat tripod ni saya ada 2-3 gambar. So kita akan pilih lah. Okey, tunggu kejap dia buka. Okey, ini adalah tripod yang saya gunakan. Yang saya beli di China. Okey, tripod ni dia stabilizer lah. Dia monopod yang boleh jadi tripod. Dan juga dia ada built-in light. So agak membantu jugalah. Alright. So ada 3 gambar kat situ. So first saya akan letak gambar yang awal dulu lah, yang pertama. Okay, so yang gambar pertama ni saya akan besarkan dia. So di mana kita besarkan dia untuk full screen. Okay, klik OK dulu. Sekali 3 dia keluarkan kat situ lah. Okay. Alright, faham. So maksudnya masa kita letak stiker tadi tu dia terus add dekat layer. So yang ni kita adjust dulu kedudukannya sebab kita tak nak dia bertindih lah. Kita nak dia appear satu-satu. Okey. So ini pun kita pindahkan. Okey. So, kita mulakan kat sini dulu. Alright. Yang ini size dia saya nak besarkan, nak jadikan dia full. Okey. Full kita letak kat situ. Okey. Dan di mana yang ini dia punya efek dia. Okay, kita tak nak dia, kita nak buat dia efek dia zoom je. Okay. Okay, klik OK. Okay, cuma video ni saya kena susun balik kedudukan dia, besarkan sikit. Alright. Okay, so kita dengar dulu dialog apa yang saya cerita. Di mana ending dan ni. Tripod yang dibeli melalui Shopee. Tambahan daripada itu, saya juga so dia taklah panjang sangat. beli melalui Shopee. Sebelum tambahan daripada itu tu kita dah masuk pada, kita dah tunjuk ketiga gambar tripod tadi tu lah. So apa saya buat, saya akan gerakkan yang kat sini. Dia berbeza sikit daripada software-software yang ada di luar sana. Sebab yang ini bila kita kata mobile ni dia agak limitation dia ada terhad lah. Dibeli melalui Shopee. Cun. So yang ni saya akan panjangkan. This is our end point untuk tripod. So untuk tripod ni memandangkan masa tu pendek, sebab saya tak nak dia terlalu ni lah. So kita akan bahagikan sama rata lah masa ni pada yang ini. Kalau kita klik pada klik kita ni, boleh tak kita tengok pada duration? Ada tak dia cerita pasal duration? Duration tak ada kat sini. So kita cuma kena agak-agak kat situ lah. So yang ni pun sama. Saya pendekkan sikit. Alright. So lebih kurang. Cuma untuk klik yang kedua ni saya tak nak pakai. So kita pakai 2 gambar saja. Yang ni dah ada. So yang ni ada. Cuma yang ini saya nak efek masuk dia pun sama juga. Dia akan zoom. Tapi kat sini kita kena besarkan jugalah. Kita akan besarkan, kita pilih satu atau kita fokus pada yang hitam ni. Yes.
Okey, lebih kurang. Cantik. Dan okey. So kat sini kalau kita gerakkan kita punya klip. Okey, kita play. Tripod yang Tak cukup besar ni. Okey, kejap. Kita pergi balik pada kita punya stiker. So yang ni kalau ikut tadi dah besar dah ngam. Okey, kita tengok balik tripod yang dibeli melalui Shopee. Tambahan daripada Cun. Dia tak. Okey, untuk yang ni dia tak cover semua lah. Okey, tapi tak apa. Nanti kita tengok daripada belah depan balik. So kita tengok melalui Shopee. Tambahan daripada itu, saya juga menggunakan perisian di dalam telefon yang dipanggil InShot. okey, so ini InShot. InShot untuk mengedit. Okey. Yang dipanggil InShot. Okey, yang ni kita kena letak gambar InShot lah. Okey, rasanya tak manis kalau video yang kita edit menggunakan InShot, tapi kita tak letak pun dia punya logo. Okey, so kita pergi pada stiker. Sama juga. Sebelum saya letak pada stiker ni sebab gambar InShot ni saya tak ada. Kita pergi balik pada Chrome untuk kita search image dia. So kat sini saya akan klik untuk cari InShot icon. Okay, klik search. So kita akan tengok okay, cun. So kita ambil yang ni. Yang first kali click and hold. Lepas tu download image. So automatically dia akan ada kat galeri kita lah. Okay, pergi balik pada kita punya InShot. Okay, kat sini pergi pada foto, add. So pergi pada our recent picture yang kita tak dah save kan dalam galeri. Okay, kejap Okey. Okey, di mana dia? Tulis sekali reason. Tak ada pula. Okey, kejap. Check balik sekali. InShot. Okey. InShot editor page. Okey, download. Kalau kita open. Okey, ada mana? Storage emulated. Okey, pergi balik pada InShot kita. Sebab saya ni kita tak, sebab dia tak kita punya reason. So kita tengok folder kita kalau ada, di mana dia ada save ke di tepi. Cuba kita tak boleh download. Okey, download pun tak ada. Eraser. Kita tengok gambar lain, multimedia, photo collage. Lain pula logo ni di save kan ya. Sepatutnya dia dah letak save. Okey, macam tu kita cuba cari logo yang berbeza. Okey, logo ni tak bagi kita save kan ni. So okey, kita ambil yang inilah, yang ni cantik. Okey, klik download image. Okey, sudah. Pergi pada InShot kita balik. Okey, klik plus icon. Kita tunggu galeri kita terbuka. Yes, ada logo tu. Alright. Okey. So ni logo dah ada. So saya akan letak menutupi muka saya, tak apa. Letak di tengah tu. Okey, kita tengok duration dia. Dalam telefon yang dipanggil InShot untuk mengedit video saya. Okey, berikut. Okey, cantik. Cuma kat sini dia kalau setakat InShot saja dia macam tak cantik. So apa kata kita tambah lagi stiker yang ada untuk orang kata memperkemaskan ataupun mempercantikkan kita punya video editing lah. So kita ada gambar tu. Lepas tu saya nak letak gambar share di atas sini. Okey, klik OK dulu. Okey, dan kita ada semua tu ada di sana lah. Okey, yang ni kita nak panjangkan biar dia keluar sama rata. Okey, panjangkan klip. Oh, tu panjang sangat tu. Okey, pendekkan. Oh, maaf ya, jadi gemuk sikit. Pendek sikit. Okey, letakkan cursor sebagai alamak. Sekejap Okey, slow sikit je. Ni orang kata antara kekangan lah
especially untuk orang-orang yang berjari besar macam saya ni. So orang kata kena baik-baik lah tarik dia. Okay, cuba kita tengok. Perisian di dalam telefon yang dipanggil InShot untuk mengedit video saya. Cantik. Berikut adalah peralatan-peralatan yang saya gunakan semasa pembelajaran online, semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Sekian. Okey, so sebelum kita habis ni, saya nak tambah satu lagi stiker biar nampak skrin kita ni tak terlalu kosong. So saya akan letak stiker untuk like. Okay, kita tak like kat sini. Like, please like my video. Okay, lepas tu kita letak stiker untuk like on the Facebook lah. Yang ni kita tak tepi sini. So kita klik OK. So kat situ kita ada dua. Okay, susunan dia kiri dan kanan. So kalau kita play our video, Peralatan yang saya gunakan semasa pembelajaran online, semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. okay, so kita nak panjangkan stiker ni sampai ke hujung. Stiker ni sampai ke hujung sebelum kita kata terima kasih. Okay, so apa yang di belakang ni kita nampak dia ada draggy sikit. So kita kena edit sikit. Alright. So klik balik pada klik kita. Okay, go to trim. So hujung ni saya nak pendekkan dia sikit lah. Sekian. Okay, saya rasa sampai sini saja. Okay, so kita dengarkan balik klip saya. Perintah kawalan pergerakan. Sekian. Okay, cun. So kita dah pendekkan. Alright, so kalau kita tengok balik apa yang kita dah buat. Okey, berikut adalah peralatan-peralatan yang saya gunakan semasa pembelajaran online, semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Sekian. Okey, cantik. Okey, so kita dah edit sebahagiannya. Kita ada gambar teks, kita ada foto dalam video kita, kita ada effects. Rasanya pelajar lebih, orang kata, mahir dengan effects ni ya. Lebih suka effect ni. So apa kita nak buat, kita nak tambah, orang kata, di hadapannya macam tajuk untuk video kita ni. So saya pergi kat bahagian depan saya sekali sini. Apa saya buat, saya klik pada ikon tambah warna merah. So cuma kat sini saya tak nak tambah video ataupun foto, cuma saya nak letak blank punya inilah ikon. Okey, tapi cuma masalahnya patutnya dia letak di depan, tapi sekarang dia dah lari ke belakang. Kita apa? So kita klik, dia kita akan ubah blank ni, kita buat ke depan. Okey, so this is ada blank icon. So kita dengarkan dulu. Kita play. Untuk pastikan klik kita semua okey. Hello, hai, nama saya Ismawi. Okey, di sini saya ingin berkongsi peralatan-peralatan yang saya gunakan untuk semasa tempoh pengawalan perintah kawalan pergerakan, di mana alat pertama yang penting saya gunakan adalah saya menggunakan laptop saya. Okey, cantik. Itu Asus TUF Gaming FX 505D, dibantu dengan Bluetooth headphone. Okey, yang saya beli kat daripada DIY. Kejap sebab dia punya video dia tak macam fully rendered. Kita play balik. Yang saya beli kat daripada DIY. Ini untuk merekod suara dan juga mendengar bunyi. Okey, tak apa. Di samping itu juga saya memastikan saya menggunakan talian internet yang stabil. Di sini saya menggunakan Wi-Fi dongle ZTE MF90 menggunakan YAS 4G. Okey. Kita double check balik kita punya yang tadi tu okey tak, dia punya duration dia. Sebab dia macam agak terlari sikit. Wi-Fi dongle ZTE MF90 menggunakan YAS 4G. Okey, kejap. Okey. So yang ni nampaknya macam ada terlari sikit, mungkin sebab tadi yang kita tambah blank tu dia dah tambah kat tengah. So tak apa, kita pergi balik pada kita punya stiker. So kita tengok balik video yang kita dah buat tadi kan. Okey, so ni Bluetooth FX 505D, dibantu dengan Bluetooth headphone. Okey.
Saya rasa disebabkan kita dah tambah ikon ni, so everything tu dah jadi orang kata ke depan. Okey, tak apalah kalau macam tu, kita tak perlu buat tajuk ni. Okey, kita tanda right dulu, yang ni kita buang dulu. Okey, so kita tengok balik stiker kita. Saya ingatkan hantar tajuk mungkin kena buat awal-awal tu lah sebelum kita letak gambar dan stiker yang kita dah letak. Okey, kita tengok pada arrangement dia okey ke tak? Menggunakan laptop saya, iaitu Asus TUF Gaming. Okey, betul. Atas 505 Cantik. D. Dibantu dengan Bluetooth headphone. Yes, baru dia timing dia cantik balik. Sebab tadi bila kita dah tambah tadi tu, so dia dah tolak everything ke belakang. So timing dia dah tak cantik. So kalau nak tambah untuk orang kata macam kita nak buat slate ataupun grafik depan tajuk, so dia kena buat daripada awal. Dan Wi-Fi dongle ZTE MF90 menggunakan YES 4G. Okey, so tak apa. Walaupun kita tak boleh meletak slate ataupun tajuk video kita depan. Nama saya Ismawi. Okey, so kita boleh letak tajuk kita kat sini. Okey, so sementara dia kata hi tu kita letak text. So kat sini text saya kata kita letak tajuk video kita, iaitu CU 2. So kita letak 2 titik, iaitu peralatan. Okey, kita letak spacekan ke bawah, multimedia. Okey, spacekan ke bawah dan kita jarakkan lagi oleh Ismawi. Okey, kat sini kalau kita ke bawahkan sikit, so kita boleh bermain dengan orang kata inilah kita punya ruang warna merah tu. Okey, yang ni kejap saya adjust balik macam tu. Okay, cantik dah. Okey, cun. Okey. So kita ada kita punya title kat situ. So kalau kita klik, kita mulakan video kita. Hello, hi, nama saya Ismail. Okey, cuma animation ni saya nak tukar animation dia tak ada daripada bawah lah. So maybe yang ni kita akan start okey, kita akan start dengan zoom. Okey, ataupun dia dissolve lah. Dissolve lagi cantik. Okey, dissolve cantik, klik okey. So kita tengok balik video kita. Hello, hi, nama saya Ismawi. Okey, di sini saya ingin berkongsi. Cuma yang ni saya nak panjangkan sikit saya punya title. Hello, hi, nama saya Ismawi. Okey, di sini. Okey, yang ni saya panjangkan sikit sampai di sini. Kita tengok lagi sekali. Hello, hi, nama saya Ismawi. Okey, di sini saya ingin berkongsi peralatan-peralatan yang saya gunakan. Okey, selain susunan teks, efek dan stiker yang kita letak, kita boleh juga letak filter pada video kita. Kalau pelajar nak letak filter lah, di mana filter ni kita boleh adjust dia macam brightness, dia punya story style. Okey, ataupun kita nak letak dia efek, ada glitch efek. So cuma yang ni rasanya tak payah letak efek lah kot. So ataupun kita nak adjust secara manual pun boleh. Cuma untuk yang ni saya rasa saya nak letak efek warm sikit biar color dia tu nampak macam color professional. Okey, so yang ni kita akan klik, double klik ni di mana dia akan apply kepada semua video yang kita ada. Alright. So kita tengok lagi sekali. Hello, hi, nama saya Ismawi. Yes, cantik. Di sini saya ingin berkongsi peralatan-peralatan yang saya gunakan. Okey, cun. So secara amnya kita dah siap video kita ni yang untuk boleh dihantar untuk sebagai persembahan lah. Cuma ingin saya ingatkan sekali lagi, kalau kita nak buat slate ataupun tajuk depan, so kita kena buat awal-awal sebelum kita letak stiker tadi. Sebab apabila kita letak lambat, nanti dia akan tolak timing semua video tu, dia akan ke belakang. So jadi kita kena retiming balik stiker-stiker dengan teks kita tu. Okey, dah siap semuanya. Okey, apa-apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena klik save. Jangan lupa klik save ya. So bila kita klik save, okey, so dia akan delete the original video, will deleting the original video will damage the draft file. Itu yang video yang ada dalam ni lah. So kita klik save saja. Okey, so save ni kita ada option. Kita nak save sebagai 720p ataupun 640p, ataupun kita nak buat customization. So untuk ini saya pilih 720p lah. Cuma size dia tak ada besar sangat. Dia hanya 78 MB saja.
Okey, pilih 7 ni. Oh, okey. Di mana memory card saya tak cukup. Okey, kejap kita tengok lagi. Kalau saya save kan, ni tadi ada berapa billion? Need about 202 megabyte. Okey. So maksudnya ni saya kena, orang kata, bersihkan dulu memori saya. Tapi tak apa. Video ni akan di save dalam draft. So di mana kita save as a draft dulu. Okey, sebab saya perlu memberi ruang sikit untuk kita boleh render video yang kita dah buat. Okey, so draft tu ada kat sini. So boleh dibuka bila-bila masa saja. Okey, apabila saya dah ready, save dia sebagai satu movie. Okey, ini adalah orang kata tutorial macam mana kita nak buat video editing yang mudah, yang simple, menggunakan aplikasi InShot di dalam smartphone kita. Kita boleh buat video yang begini, kita boleh buat storyboard, animatic, kita boleh buat orang kata photo collage ataupun photo presentation, slideshow menggunakan software ni. Cuma satu perkara lagi yang saya terlupa sebelum kita tamat. Okey, di mana pelajar-pelajar perlu bunyi ataupun sound. So untuk tambah bunyi ataupun background sound, klik pada music. Okey, kat sini ada music, di mana kita boleh letak music tracks. Okey. Saya akan pilih track-tracks yang sesuai lah. Kita ambil yang, tengok Action ni. Okey, kita dengar. Okey. Ini okey. Okay, klik download. Supaya kita boleh download. Okey, kita pausekan dulu biar dia download. So lepas tu kita boleh letak pada kita punya video. Okey, kita use. Okey, so bila kita letak ni, kita dah nampak. Okey, music tu ada di atas sampai di ujungnya. Okey, cukup. Alright. Cuma kat sini kita kena trim je lah. Kita kena trimkan dia. Jom kita edit. Okey. Bunyi kita tak nak kuat-kuat sangat, kita slowkan je. Okey, duration dia ni kita kena pendekkan ni. Okey, kejap. Kita apply fade in dan fade out. Klik OK dulu untuk kita tengok kita punya duration video kita ni. So kita letak kat sini sampai di hujung klip lah. Okey, yang ni kita klik split untuk potong. So part ni kita dah boleh buang. Okey, sampai situ. So yang ni kita go to edit, fade in, fade out. Jangan lupa audio kita slowkan dan klik OK. So kalau kita pergi balik pada video kita, kita play video kita. Hello, hai, nama saya Ismail. Okey, di sini saya ingin berkongsi peralatan-peralatan. Yes, kita ada musik background yang soft di belakang supaya video kita ni tidaklah terlalu, orang kata, bosan ataupun terlalu kosong. Di mana alat pertama yang penting saya gunakan adalah saya menggunakan laptop saya, iaitu Asus TUF Gaming RTX 505D. Dibantu dengan So jangan lupa tekan save to draft. Sebab saya tak boleh, saya tiada ruang memori untuk save video. So kita save to draft dulu. Okey, ini adalah basic tutorial macam mana kita nak buat video editing di dalam InShot. So saya harap video ini sedikit sebanyak membantu dan memberi idea pada pelajar-pelajar macam mana nak buat simple editing di dalam InShot ataupun menggunakan smartphone pelajar-pelajar. Okey, ini mungkin disebabkan oleh kekurangan peralatan yang kita tidak ada pada masa-masa yang tertentu. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton video tutorial ini. Harap maaf jika ada sebarang kesalahan bahasa ataupun apa-apa kesalahan yang ada sepanjang video tutorial ini, dan semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Okey, thank you.